hakikatnya kita masih menghadapi situasi ini dan kita perlu orang kata memainkan peranan kita lah untuk mengenal pasti apakah jenis sokongan secara spesifiknya yang diperlukan oleh mereka yang memerlukan ini. Kita bersama dengan tetamu kita di studio, kita perkenalkan dahulu Puan Alia Ali atau lebih dikenali sebagai Kak Ngah, pengasas Awas, dan juga Cik Nur Shazana Anwar, pemandiri bunuh diri. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sebelum kita mulakan wawancara ini, ingin saya zahirkan rasa kagum saya kepada adik Shazana. Terima kasih. Abang nak cakap terima kasih kerana mempunyai keberanian untuk berkongsi kisah anda, terutama untuk membantu mereka di luar sana. Ada insan tersayang yang masih tersakiti. Ya. Dan untuk Puan Alia yang menjadi pengasas awareness, Awas stands for Awareness Against Suicide Malaysia. Ya. Alhamdulillah Kak Ngah kita pun ada di sini. Tapi sebelum itu, kita akan bersama dengan seorang adiwira. Not all superheroes wear capes, dikatakan ya, Sofia. Masri Cik Ani, seorang juru gambar yang difahamkan punya penceritaan Mac lalu ya. Beliau sendiri bersama rakannya ketika on the way, kata mendapatkan liputan assignment sebagai warga media, berjaya untuk menyelamatkan nyawa seseorang individu ini. Kita terus bersama dengan Encik Masri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Encik Masri. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Dan ingin kita imbau kembali detik-detik cemas di mana anda berjaya menyelamatkan seorang mangsa yang hampir-hampir ingin membunuh diri. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit apa yang terjadi pada hari itu, Cik Masri. Okey, pagi itu saya dengan kawan saya, fotografer The Star, Ahmad Zafara Nasir. Kami daripada Jabatan Immigration. Waktu itu kan orang sibuk buat pasport, so pergi buat tinjauan. Lepas tu, dah habis di situ kami nak ke Komtar. Masa perjalanan ke Komtar tu, berhenti sekejap dekat tengah jambatan. Pasal nampak mendung, kebetulan nak ambil gambar mendung. Di situlah kami pasang ada satu wanita sedang memandang ke arah laut. Dia pakai helmet. Tapi masalahnya dia tak pandang kami yang datang tu. Dia macam layan diri. Dan kebetulan tu kawan ambil gambar lalu di belakangnya, terdengar dia menangis, terisak-isak. Masa itulah kita orang dah syak dah. Kawan saya cakap, pelik ni, cakap, kenapa perempuan ni menangis? Kemudian kami datang semula ke motosikal kami untuk nak gerak ke Komtar. Masa itulah nampak dia manjat tembok. Waktu tu Ahmad Zafaran minta saya terus pergi tarik dia. Cepat-cepat tarik. Masa tarik tu pun dia meronta. Masa tu saya dah rasa macam kalau saya terlepas ni dia jatuh ni. So, saya minta Zafaran support sama, tarik dia dan kami jatuhkan dia di atas jalan tu. Lepas tu giliran Ahmad Zafaran lah untuk memujuk, sebab saya tak pandai nak memujuk sangat. So Zafaran lah memujuk dia selama 45 minit. Saya cuma bantu dari segi kontak dengan plus dan minta bantuan polis lah. Cik Masri, kalau ingat lagi rakan Cik Zafran tu bila dia memujuk, boleh imbau kembali tak apakah kata-kata yang dikatakan kepada wanita itu? Kerana kita sesiapa sahaja mungkin berdepan dengan situasi ini yang kita ingin membantu mereka yang dalam keadaan kesusahan ini. Apakah kata-kata yang Cik Masri ingat lagi digunakan untuk menenangkan wanita tersebut? Saya tak perasan sangat sebab saya dah jauh. Tapi adalah saya dengar dia cakap macam-macam dia nasihat. Termasuklah sangga bab agama, cerita Nabi, kesusahan Nabi, semua saya dengar masa tu. Mana dia menceritakan macam-macam untuk tenangkan wanita tu. Begitu. Itu yang saya dengar tu. Dengan nada yang lembut dan sebagainya lah. Apa yang menggerakkan apa yang menggerakkan hati Encik Masri untuk nekat menarik wanita tersebut? Sebab untuk saya, kalau saya berada di sana mungkin saya akan was-was juga. Adakah tindakannya betul? Jadi apa yang sedang berlalu di fikiran Encik Masri masa tu? Masa tu memang tak fikir pun dah. Nak tarik dia pun serba salah sebab dia wanita. Kita nak bekal macam mana, tapi dah fikir ini nyawa kan. Nak saya tarik jugalah. Saya tarik, kemudian dia meronta. Masa dia meronta tu saya pun panik juga. Kan jatuh nanti jenuh saya nak menjawab. Minta tolong Zafaran, support saya, tarik sekali lagi sampai dia jatuh. Lepas tu saya suruh pada Zafaran lah buat mujuk ni. Memang masa tu kita pun rasa macam ini tak boleh biar ni. Nak kena selamat juga. Encik Masri masih berhubung tak dengan wanita tu? Saya tak hubung. Saya rasa Ahmad Zafaran yang masih berhubung. Last saya dengar dia pergi bahagian sekretari di hospital GH, Hospital Pulau Pinang. Last dia
dia ada mesej saya, dia mengucapkan terima kasih ya. Ya, syukur kepada Encik Masri, syukur kepada Encik Shafran yang berada di sana tepat pada masanya untuk menyelamatkan mangsa ini. Jadi daripada kami rakyat Malaysia, kami berterima kasih di atas keberanian Encik Masri. Jadi terus bersama kami di atas talian. Sementara itu kita teruskan perbincangan kita tentang sistem sokongan untuk mereka yang mengalami kemurungan atau mempunyai keinginan untuk mengambil nyawa sendiri. Ya, Sofia? Kak Ngah, ya, mungkin kita mulakan perbincangan kita ya. Bagaimana orang kata Kak Ngah sendiri telah berkecimpung dalam keadaan orang kata, dalam situasi mereka yang memerlukan ini. Mungkin kita merasakan yang hanya kata-kata, sekadar kata-kata saja cukup untuk menarik mereka keluar daripada kepompong kegelapan itu. Tapi hakikatnya apakah sebenarnya sokongan yang diperlukan, Kak Ngah? Terima kasih Sofia. Nas, actually saya nak cakap terima kasih dulu Hero, Cik Masri dan Cik Safran. Actually betul, sebenarnya bukan mudah nak memujuk kan. Kata intonasi itu sangat penting dan jangan ada bunyi judgemental lah sebab orang yang dalam keadaan tertekan atau dah keadaan hopeless ni dah tak ada, dia dah tak nampak harapan langsung di depan sana kan. Dia dah tak ada lagi apa-apa perasaan untuk look forward tu untuk ke hadapan. Jadi kalau kita ada ada nada-nada menghakimi, marah, dia akan lebih tak boleh, memang tak boleh. Jadi dia akan lebih jauh lagi daripada kita kan. Jadi memujuk tu memvalidasi, maknanya kita perlu sangat validate perasaan dia. Kalau dia dalam keadaan sedih, dia keadaan marah, dia keadaan kecewa, kita reflect balik apa yang dia kata. Sebab dalam keadaan macam tu dia perlu didengari, dia perlu rasa macam ada orang bersama-sama dia. Sebab kebanyakan orang-orang yang dalam kemurungan, orang yang dalam kesedihan, kehibaan yang melampau ni kan, orang yang dah hopeless ni, dah rasa tak ada harapan lagi ni, dia sangat memerlukan sokongan, sangat memerlukan bantuan. Jadi kalau tak ada yang menyokong, dia rasa dihakimi ataupun menghukum, memang akan lebih jauh lagi dia ke dalam kemurungan dia dan lebih lagi dia nak pergilah. Lebih jauh hati kerana tiada sifat empati di situ. Ya, betul. Jadi saya nak bertanya kepada adik Syazana yang berada ini ya. Adakah betul apa yang Puan Alia nyatakan di sini? Dan adakah Syazana mendapat sokongan tersebut apabila menghadapi kemurungan? Okey, mula-mula memang saya cari bantuan dengan pergi klinik kerajaan apa semua, tapi tak dapatlah seperti yang nak. And then saya cari cara, saya masuk Instagram cari. Lepas tu saya jumpa satu Instagram nama Awas. Mula saya tengok kan. Lepas tu saya tak adalah macam fikir nak minta tolong dengan Kak Ngah. Sudah lama-lama saya macam saya tak boleh kontrol emosi saya sebab saya sampai rasa nak ambil nyawa saya sendiri. Dan saya dah cederakan kucing saya. So saya DM Kak Ngah, saya cakap saya perlukan bantuan sebab saya dah cuba yang terbaik untuk diri saya waktu tu, saya rasa. Dan tiba-tiba Kak Ngah daripada Kuala Lumpur, saya duduk masa tu saya di JB. Dan waktu tu PKP. Penghujung Disember 2020. Waktu tu memang jauh lah kan, JB KL. Lepas tu tiba Kak Ngah kata okey, Kak Ngah datang. Kak Ngah nak bantu awak. Bayangkan KL ke JB, saya pun waktu tu dah tak kerja sebab saya ada masalah dengan pekerjaan. Tak boleh menerima sebarang tekanan lah di tempat kerja. Kak Ngah datang dan bantu saya dan bawa saya di Mentari Masai. Dan waktu tu jumpalah Dr. Ibrahim tak silap. Dan pada mula itulah saya dapatkan rawatan dan saya didiagnos sebagai ada MDD. Major Depressive Disorder. Dan seterusnya saya didiagnos sebagai BPD, Borderline Personality Disorder. Tak dapat nak membezakan keadaan. Kalau dalam relationship ataupun pergaulan biasa, saya tak boleh nak kontrol emosi saya. Macam sekarang saya on medication lah. Tengah makan ubat. Banyaknya cabaran yang dihadapi. Banyak. Kalau nak cerita memang panjang. Tapi ini yang hebat ni. Yang mana, macam mana saya cakap, kalau contoh saya ambil nyawa saya sendiri, cuba saya fikirkan. Saya ambil nyawa saya dalam bilik sewa saya dan keluarga saya tahu saya buat benda macam tu, mesti mereka sedih dan saya akan susahkan orang lain. So siapa yang nak bergerak kalau bukan diri kita sendiri? Dan saya jumpa kakak yang ni yang sama berjuang juga seperti saya. So saya ucap terima kasih Kak Ngah. Kita pun nak ucapkan terima kasih kepada Kak Ngah Hero. Kak Ngah Hero yang tak didendang.
Kak Ngah dan Syazana, saya pasti mempunyai satu hubungan yang sangat, orang kata lebih daripada akrab lah. Ini Kak Ngah telah menyelamatkan nyawa Syazana. Syazana pula mendapat, orang kata, sokongan dan harapan melihat berjumpa dengan Kak Ngah yang betul-betul sanggup turun ke Johor untuk menyelamatkan, berada di sana. Mengapa Kak Ngah melihat atau menganalisa Syazana ni dari jenis yang mengetahui apakah sokongan yang diperlukan oleh Syazana sendiri walaupun dari jauh? Bagaimana Kak Ngah melihat tu? Okey, saya merupakan seorang pemandiri kehilangan bunuh diri ataupun suicide loss survivor. Jadi hampir sedekad yang lalulah saya dah kehilangan insan tersayang. So oleh sebab itu isu ni sangat dekat dengan hati saya. Jadi tak kiralah apa kenal ke tak kenal ke, apa bangsa, apa umur, apa jenis masalah dia pun. Rasa sakit itu tetap sama kan? Ya, betul. Jadi kat situ saya rasa saya perlu mainkan peranan. Saya boleh terus bersedih dan terus berhibur, terus kemurungan. Saya juga merupakan seorang pesakit lah pada mula tu masa kehilangan. Saya pun diagnose dengan depression dan anxiety. Tapi lepas tu saya rasa macam lepas saya dah dapat treatment and everything, saya rasa macam saya tak nak sia-siakan pengalaman yang saya ada. Saya juga merupakan background psikologi sebenarnya. Tapi saya rasa sebabkan background psikologi saya itulah yang buat saya malu untuk mengaku yang saya seorang suicide loss survivor. Sebab saya rasa saya telah gagal untuk bantu insan tersayang saya. Ya, so because of that, saya rasa macam lepas saya dah pulih tu kan, lepas saya dah hilang, dah beransur pulih, saya rasa macam sampai lama mana aku nak bersedih, lama mana aku nak terus down dan tak gunakan pengalaman ni untuk bantu orang lain. So alhamdulillah dengan sokongan saya wujudkan Awas, tapi mula-mula Awas tu buat anonymous saja sebab takut, sebab stigma masyarakat terlalu tinggi kan. Mula-mula buat anonymously, tapi alhamdulillah bila dapat banyak callers, banyak orang, even Malaysian yang luar negara pun call, kata dia telah kehilangan insan sayang. Ada yang cakap, thank you so much lah sebab dia boleh relate apa yang kita post kan. Sebab kadang-kadang orang kita kata tak kena batang hidung sendiri, tak tahu kan. Kita boleh, kita rasa benda tu kita tak boleh relate kadang-kadang kalau kita tak sendiri tak merasainya. Jadi orang-orang yang dah melaluinya tu rasa macam terbantu, rasa macam kita faham dia, rasa macam tak keseorangan. Dan masih ada makna dalam dunia ini. Ya betul, masih ada harapan untuk teruskan. Jadi kita dah bercerita dengan Encik Masri sebentar tadi, dan mujur dia ada di sana dan dia nampak secara fizikal apa yang sedang berlaku dan dia memberikan respon. Jadi sekali lagi terima kasih Encik Masri ya. Tetapi bagaimana pula dengan mereka yang tidak menunjukkan simptom yang ketara? Macam mana kita nak apa petanda-petanda dia yang seorang itu menghadapi kemurungan, dan apa yang harus kita katakan kepada mereka? Macam rakan Encik Masri, Encik Zafran, dia menggunakan sirah Rasulullah SAW dan sebagainya. Tapi adakah kaedah-kaedah yang berkesan? Sila aja. Okey. Pada saya, dia tengok juga keadaan dan orang yang sedang dalam kemelut tu kan, kemelut jiwa tu. Saya panggil darurat jiwa lah. Orang ni dalam keadaan krisis kan. Kalau kebiasaannya kalau kami mempraktikkan tidak menggunakan agama lah, sebab kadang-kadang orang tu dah cukup solat, dah cukup doa, dah cukup baca Quran, tapi masyarakat yang mencemooh masyarakat selalu kata itulah kau ni kemurungan sebab tak solat dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang kalau kita meremind dia atau mengingatkan dia tentang agama, mungkin dia mungkin jadi lebih marah. Mungkin lagi jauh kan. Kita tak tahu sebab benda tu individu. Jadi kalau kami elakkan keagamaan. Sebabnya kita tak tahu dari mana sudut orang tu. Sebab kadang-kadang kalau kita kata kita pujuk dari sudut agama, mungkin dia kata tapi kalau Tuhan sayang aku, kenapa buat macam contoh benda-benda macam tu boleh dan banyak berlaku kan bila orang dalam keadaan tertekan. So kita lebih kepada refleksi, validasi, macam cakap tadilah kalau dia dalam keadaan marah, kita cakap adik nampak dalam keadaan sangat marah sekarang ni, tertekan, biar dia bercerita, biar dia meluahkan kalau dia nak meluahkan kan. Dan kalau dia tak nak meluahkan pun tak apa, kita duduk aja dengan dia, kita kena beritahu dia yang kita ada untuk dia, dan dia tak perlu rasa macam dia perlu bercakap, sebab kadang-kadang dia trauma. Insan-insan ni kita tak tahu, kadang-kadang ada kes
macam-macam kes. Post traumatic stress disorder. Post traumatic stress disorder. Ya, orang-orang yang dalam banyak kes berlaku kan. Jadi kita jangan memaksa lah dan apa juga keadaan sekalipun. Ya, betul. Nak tanyakan kepada Syazana. Tadi Syazana sebutkan yang sebelum berjumpa dengan Kak Ngah, ada cuba mendapatkan bantuan di hospital dan tempat lain. Betul. Tapi tak jadi. Mungkin Syazana nak kongsikan, mungkin tiada template khusus yang boleh kata you cakap ni confirm akan ialah tak ambil langkah tu. Tiada template sebegitu. Tapi apakah kata-kata yang orang kata menolak awak lagi jauh supaya awak mencari bantuan daripada Kak Ngah pula? Mungkin boleh kongsikan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita katakan kepada seseorang yang mengalami masalah seperti ini. Macam bagi saya lah, macam bila kita mengalami masalah tekanan, sama bila kita minta support daripada orang yang sepatutnya, maksudnya macam bahagian perubatan yang orang kata lebih faham. Mungkin mereka, macam mana cakap ya, macam bila kita pergi tapi kita tak dapat, and then saya lagi, waktu tu saya makin lagi tertekan. Lebih marah. Yes. So, apa lagi yang aku nak cakap ni? Sampai saya rasa saya dah nak ambil nyawa saya sendiri. Macam ni? Takkan saya nak ambil nyawa depan dia baru dia nak percaya kan? Sampai saya rasa takkan saya dah tak ada kat dunia baru ada orang lain nak bertindak. Macam tu. Sampai saya rasa macam tu. Sampai tu saya fikir kalau saya tak cari cara, maksudnya sendiri, sebab kalau kita nak refer pakar memang kena ada surat reference letter. Kalau tak ada memang tak dapat. Tak dapatlah kita dengan pergi ambil dapat ubat yang, sebab ubat tu tak boleh kita nak dapat kat luar, sebab kalau selagi kita tak diagnose, kita tak boleh dapatkan medication macam itu. So kita memang kena didiagnose dengan baik oleh pakar semua kan. So bila macam tu saya fikir macam mana saya nak buat. Saya tak tahu sebab waktu tu saya dah tak kerja, sebab dia kata boleh pergi macam bahagian swasta, tapi bagi saya apalah, saya minta bantuan orang yang lebih tahu. Itu yang saya cari Kak Ngah waktu tu. Apa yang Kak Ngah cakap sampai menjadikan awak lembut hati? Sebab mula memang saya sendiri nak pergi untuk rawat diri saya, sebab saya rasa saya dah makin teruk waktu tu, sebab saya dah banyak kali cederakan kucing saya dan saya pun cederakan diri saya sendiri. Cederakan diri sendiri, self harm ya. Ya. Agak macam saya rasa macam, dan saya dah start dengar suara yang tak sepatutnya lah, menyuruh saya bunuh diri, and then tu macam cakap saya tak berguna, dan macam-macam lah benda-benda yang tak baik lah yang boleh buat saya rasa down lah. Bila saya fikir macam tu, saya share dengan Kak Ngah, dan Kak Ngah kata boleh. Saya cakap saya nak bantuan sangat. Saya memang, sebab saya tak ada parent, so saya memang perlu bantuan orang luar dan kawan-kawan. Biasalah kawan-kawan sibuk, ada kerja, ada keluarga, so kita tak boleh nak kacau kan. Bila kita ada support, kita apa salah kita gunakan. Sebab di laluan yang betul agak susah untuk kita dapat bantuan, so kita guna yang bantuan yang bahagian lain lah. Syazana sememangnya seorang yang tabah. Awak hebat. Ramai yang mungkin tak dapat nak mencari bantuan di luar, tapi awak sendiri berikhtiar berjumpa dengan Kak Ngah. Sebab kita takut stigma masyarakat. Betul. Itu je. Sekarang ni saya boleh cakap ramai yang kat luar sana adalah takut tentang stigma. Kalau contoh kita cakap dengan keluarga, saya dia sakit macam ni contohnya, tulang kau tak solat, whatever macam tu kan. Benda tu bukannya orang kata healing ya, itu buat kita trigger lagi tentang aku dah solat, aku dah baca, apa lagi aku nak buat. Betul. Okay, kita nak mendengar dan bertanya khabar dengan Encik Masri kembali lah. Encik Masri, mendengar perbualan ialah perbincangan kita pagi ini. Mungkin Encik Masri nak kongsikan sedikit sebanyak perasaan Encik Masri menjadi seorang yang pernah membantu seorang individu untuk pada ketika ini masih hidup, masih ada bersama kita. Mungkin nak kongsikan perasaan itu mampu menyelamatkan nyawa seseorang, Encik Masri. Dan adakah ia mengubah hidup Encik Masri? Saya kalau just bagi tahu kalau berasakan, kalau nampak macam tu lagi, jangan tengok saja, jangan ambil video. Kalau boleh kita selamatkan orang tu dulu lah. Kadang orang sekarang ni tengok ambil video dulu, kita orang fotografer pun kita ambil gambar dulu, kita selamat dulu. Kemudian patutnya kalau ikut gambar tu kita boleh dapat lagi cantik gambar, tapi kita tepi dapat gambar, kita selamatkan dulu orang tu. Yang kedua tu, kalau boleh dekat Facebook tu kita jangan boleh yang kita tulis yang bukan-bukan. Kadang kita tak tahu apa masalah dia. Macam yang saya selamat tu dah masuk viral kat Facebook, bila baca komen tu kita sendiri pun sakit hati bila tengok komen-komen tu. Sebab benda tu tak ada kena-mengena langsung dengan kes dia kan.
Kalau mungkin dia ada masalah lain. Kalau yang biasa, orang biasa pun boleh sakit hati, apatah lagi mereka yang mengalami kemurungan. Jadi itu adalah jawapan yang sangat tepat, yang sangat harus kita dengari. Jadi terima kasih Encik Masri kerana berkongsi pendapat-pendapat tersebut bersama dengan kita. Janganlah, ini fotografer pun boleh menahan nafsu, menahan laluri untuk mengambil gambar, untuk menyelamatkan. Janganlah kita rakyat yang biasa tiba-tiba nak berTikTok dan sebagainya bila kita nampak sesuatu macam itu. Terima kasih Encik Masri. Ya. Terima kasih Encik Masri. Dan juga untuk Kak Ngah kita, jadi saya difahamkan Awas mempunyai satu sistem baru iaitu Awas Badi untuk membantu mereka di luar sana dengan masalah kemurungan. Mungkin boleh cerita sikit tentang sistem sokongan ni? Okey, kita wujudkan Awas Badi ni supaya mereka yang Badi ni terdiri daripada peer. Maknanya mereka-mereka yang dah melalui masalah kesihatan mental lah, maknanya macam saya sendiri, ataupun mereka yang dah menjaga orang yang ada kesihatan isu kesihatan mental. Jadi dia taklah rasa macam dia keseorangan. Dan kami gunakan sistem texting. Maknanya dia tak perlu ulang balik. Sistem Badi ni hari ni dia teks, dia akan orang yang sama badi macam inilah kita badi pairing. Jadi kita wujudkan satu silaturahim lah, maknanya macam buddy, macam friends, macam kakak ke adik, whatever you want to call it, supaya dia akan rasa tak adalah dia kena ulang balik cerita dia rasa macam orang ni tak faham, dan dia rasa selesa lah. Kalau dia rasa tak selesa, dia boleh cari buddy lain, dia boleh minta, kita akan bagi 2-3 buddy yang lain yang dia boleh develop relationship with. Saya betul-betul sukakan konsep ini. Kita merasakan betul-betul ada seseorang itu dedicated menjaga untuk dia. Kita. Itu terima kasihlah kepada Kak Ngah kerana wujudkan satu sistem sokongan yang cukup kuat ini, yang cukup orang kata personalize ini, supaya lebih ramai dan banyak lagi nyawa dapat diselamatkan. Terima kasih juga kepada Nur Syazana Anwar sudi memberanikan diri untuk tampil menceritakan kisah. Kini anda pun sudah mendapat rawatan dan insya-Allah kita doakan supaya anda pulih sedia kala. Okey, conquer the world. Baiklah, kita akan berehat seketika di Malaysia hari ini. Saya dan Sofia akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.